Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga, judulnya adalah kita sudah masuk kepada bab nikah. An-nikahu, nikah. Muka surat seterusnya, ini kita buat A. Ta'rifun nikahi, pengertian nikah. An-nikahu lughatan, nikah secara bahasa. Ad-dhammu, berhimpun. Wal jam'u, dan berkumpul. Syara'an secara istilah, aqdun yatadammanu ibahata istimta'i, satu akad yang mengandungi kebenaran untuk berseronok kullin minaz zawjaini, bagi setiap pasangan suami isteri maksudnya, bil akhari, bersama pasangannya, alal wajhil masyru', dengan cara yang sah. B. Dalilu masyru'iyyatin nikahi, dalil pensyariatan nikah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, apakah 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, fawahidatan, cukup satu saja. Au ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maksudnya kita lebih boleh adil nantinya. Surah An-Nisa ayat 3. Al-Hadis an Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarul syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkum alba'ah, sesiapa yang telah mampu untuk kamu berkahwin, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kehormatan. Wa man lam yastati', dan jika tak mampu untuk berkahwin, fa'alaihi bis-shaum, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija'un, kerana puasa itu adalah perisai baginya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di sini sebelahnya ada maklumatun tuhimmuk, maklumat penting. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun, ada 3 perkara yang memang betul-betul, wa hasluhunna jiddun, kalaupun kita bermain dengannya tetap juga menjadi betul. Apa itu? An-nikahu, yang pertama nikah, wat talaqu, yang kedua talak, warraja'atu, dan yang ketiga adalah rujuk. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya yang ketiga ini, nikah, talak dan rujuk ini adalah perkara yang tidak boleh bermain-main dengannya. Nikah tu mana ada betul tak betul, talak mana ada betul tak betul, rujuk pun apa lagi. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengannya. Kalaupun kita bermain-main dengannya, maka perkara itu tidak betul juga. C. Hukum nikah atau hukum berkahwin. Yang pertama kita buat nombor 1 dulu. Al-wajib, hukumnya wajib. Idza tayaqqana syakhsu, apabila seseorang itu yakin, keminal wuqu'i fi zina,
akan terjadi perzinahan idza lam yankih, apabila ia tidak berkahwin. Wa kana qadirun 'alal mahri, sementara dia mampu membayar mas kahwin, wan nafaqati, dan memberi nafkah. Yang kedua di sini, hukum nikah yang kedua adalah al-mandub, sunat. Idza kana syakhsu muhtajan ila nikahi, apabila seseorang itu ingin berkahwin, wa yastati'u ay yu'tiya zaujatuhu nafaqatuha, dan mampu memberi nafkah kepada istrinya, wa huwa la yakhsha ala nafsihil wuqu'u fil fahishati, dan dia tidak bimbang akan jatuh kepada perkara keji, illam yankih, jika tidak berkahwin. Yang ketiga ni makruh. Idza kana syakhsu, apabila seseorang itu ghairu muhtajin ila zawaji, tidak memerlukan untuk berkahwin. Sedangkan yang keempat ada hukumnya haram. Ini bahaya. Perempuan hati-hati kepada orang yang macam ni. Apa itu haram? Idza qasada syakhsu minaz zawaji zulmaz zaujati, apabila seseorang itu berniat untuk menzalimi istrinya ba'da nikahiha, selepas berkahwin. Di arkanun nikah, rukun nikah. An-nikahu lahu arkanun khamsatun, nikah itu ada 5 rukun. Yang pertama ni ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama. As-sighatu, sighat. Jadi wahyal ijabu wal qabuli, maksudnya akad ijab kabul. Ijab ialah lafaz dari wali yang menikahkan anaknya, dan qabul ialah lafaz penerimaan nikah oleh pengantin lelaki. Okey, itu ijab kabul. Okey, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Az-zaujatu, istri. Calon istri pun kena ada di situ. Ar-ruknu tsalis, rukun yang ketiga. Az-zauju, suami. Suami pun kena ada. Ar-ruknu rabi'u, rukun yang keempat. Al-waliyu, bapa atau penjaga. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima. Asyahidani, 2 orang saksi. Syurutu sihhatin nikahi, syarat sah nikah. Likulli ruknin min arkanin nikah, setiap rukun nikah, syurutun yajibu tawafiruha, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi, kama yali, seperti berikut. 1. As-sighatu, sighat, dalam kurungan lafaz ijab kabul. Kita buat dash pertama ni. Antaku nasighatu, perkataan yang digunakan bilafzit tazwiji, dengan lafaz kahwin, awil inkahi atau nikah. Mislu, contoh, zawwatuka, aku kahwinkan kamu. Wa ankahtuka, dan aku nikahkan kamu. Lepas tu, yang kedua, ayyakuna lafzun nikahi tasrihan, lafaz nikah itu mesti jelas. Fil ijabi wal qabuli, pada ijab kabul. Fi majlisin wahidin, dalam majlis yang sama.
Yang ketiga, ayattasilal ijabu, bersambung antara lafaz ijab, minal waliyi, daripada wali, bil qabuli minaz zawji, dan lafaz kabul daripada suami. Yang keempat, antabaqa ahliyatul aqidaini, kelayakan dua orang yang berakad itu, ila ayyatim mal qabuli, berterusan sehingga selesai lafaz kabul. Idza qala waliyuz zaujati, sekiranya wali kepada isteri berkata, zawwajtuka binati, saya kawinkan anak perempuan saya ini, walakinnahu, tetapi, qabla ayyasdaral qabuli minaz zawji, sebelum mengucapkan lafaz kabul daripada suami, junnal waliyu, wali tersebut hilang akal, au ughniya alaihi, atau pengsan, lam yasihhan nikahu, tidak sah pernikahan tadi. Dah, itu nombor 4. Nombor 5, antakuna sighata munajjazata, sighat itu mestilah berlaku secara langsung. Fala tasihhu idafatul aqdi, maka tidak sah menambahkan pada akad ilal mustaqbali, dalam kurungan masa akan datang. Wala ta'liquhu ala syarti, dan tidak ada kaitan dengan syarat tertentu. Yang ke-6, antakuna sighata mutlaqatan, sighat itu mestilah mutlak. Wala tata'allaqa bimuddatin ma'lumatin, dan tidak ada kaitan dengan masa yang ditetapkan. Kasyahrin, seperti sebulan, au sanatin, atau setahun, au bimuddatin majhulatin, atau tempoh yang tidak diketahui, ka qadumi ghaibin, seperti kedatangan orang yang tiada. 2, az-zaujatu, isteri, antakhallu wal mar'ata mim mawani'in nikahi, perempuan itu tidak ada halangan untuk berkahwin. Nah, sampai sini. Maksudnya min muharramatin nikahi, bukanlah daripada orang yang diharamkan untuk berkahwin, wal khidbati, dan bertunang. Kedua, antakuna zaujata muayyanatan, isteri itu telah ditentukan. Falau qala wali zaujatu li rajulin, seandainya wali bakal isteri berkata kepada seorang lelaki, zawwajtuka ihda banati, saya nikahkan kamu dengan salah seorang anak perempuan saya, lam yasihha, maka tidak sah, li'adami ta'yinil banatil lati yuzawwijuha, kerana tidak ditentukan anak perempuan yang dikahwinkan itu. Yang ketiga, alla takuna zaujatu muhrimatan, isteri itu tidak berihram, bihajjin au umratin, untuk haji dan umrah. Al-hadis, hadis Nabi, an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrim, tidak boleh berkahwin orang yang sedang ihram, wala yunkihu, tidak boleh dikawinkan,
wala yakhtubu, dan tidak boleh dipinang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nombor 3, az-zawju, ini suami pula. 1, ayyakuna mimman yahillu, suami adalah orang yang dihalalkan, lizaujati, bagi isteri, at-tazawuji bihi, untuk berkahwin dengannya. Wadzalika bi alla yakuna, dan suami itu bukanlah minal muharramina 'alaiha, dari kalangan yang haram dikahwininya. Okey, nombor 2, ayyakuna zauja muayyanan, suami adalah orang yang telah ditentukan. Falau qala al-waliyu, seandainya wali perempuan berkata, zawwajtu nati ila ahadikuma, saya nikahkan anak perempuan saya kepada salah seorang daripada kamu. Lam yasihhaz zawaji, maka perkahwinan itu tidak sah. Li'adami ta'yiniz zauji, kerana tidak ditentukan suami tersebut. Lepas tu syarat yang ketiga untuk suami, alla yakuna zauja muhriman, suami itu tidak sedang berihram, bihajjin au umratin, untuk haji dan umrah. Nombor 4, wali. Yustaratu fil wali, disyaratkan pada wali, mayali, seperti berikut. Ini des pertama, ayyakunal waliyu musliman, wali itu mestilah orang Islam. Fala yuzawijul kafiru, maka tidak boleh menikahkan lelaki kafir, al-muslimata, dengan perempuan Islam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walai yaj'alallahu lil kafirin, dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir, alal mu'minina sabila, untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 141. Okey, ini des pertama. Des kedua, ayyakunal waliyu adilan, wali mestilah adil. Wa yaqsudu bil adalati, maksud adil, adamu irtikabil kabairi minadz dzunubi, tidak melakukan dosa besar, wa adamul israri ala saghairi, dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Fala yuzawwijul fasiku mu'minatan, maka wali fasik tidak boleh menikahkan orang mukmin. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyidin, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang adil. Rawahu Syafi'i fi musnadihi, hadis riwayat Syafi'i dalam musnadnya. Okey, itu dash yang kedua. Ni dash yang ketiga, ayyakunal waliyu balighan, wali mestilah baligh. Dash yang keempat, ayyakunal waliyu aqilan, wali itu mesti orang yang berakal. 5, dash yang kelima, alla yakunal waliyu mahjuran alaihi, wali bukanlah orang yang dinafikan haknya, li'anna sufihi, jadi haknya kan, li'anna sufihi, kerana bodoh. La wilayata lahu ala nafsihi,
dan tidak juga dinafikan kuasanya untuk mengurus diri sendiri. Dan yang keenam, alla yakunal waliyu, tidaklah wali itu muhriman bihajjin au umratin, sedang berihram haji atau umrah. Okay, ini yang kelima, syurutus syahidaini, syarat dua saksi. Yang pertama, ayyakuna syahidani balighaini aqilaini, dua orang saksi itu mestilah balik dan berakal. Syarat yang kedua, ayyakuna syahidani muslimaini, dua orang saksi itu mestilah beragama Islam. Syarat yang ketiga, ayyakuna syahidani adilaini, kedua saksi itu mestilah adil. Yang keempat, ayyakuna syahidani zakaraini, dua orang saksi itu mestilah lelaki. Sekarang F, sunanul aqdi, perkara sunat dalam perkahwinan. Okay, nombor 1, al-khutbatu qubaila aqdun nikahi, khutbah sebelum akad nikah. Panah ini pergi ke sini. Wa hadhil khutbatu mustahabbatun, khutbah ini sunat min qabliz zauji, sebelum berkahwin. Okay, nombor 2, al-walimatu, walimah atau kenduri kahwin. Fal walimatu lil ursi, walimah untuk pengantin hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang digalakkan. Waruya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyah, membuat majlis kenduri untuk Safiyah binti Huyai, rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, i'lanu aqduz zawaji, mengumumkan akad perkahwinan. Wa izharul farahi, dan menunjukkan rasa kegembiraan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadan nikaha, umumkanlah atau istiharkanlah pernikahan ini. Wa ja'aluhu fil masajid, dan buatlah di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, dan pukullah gendang. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. 4, ad-du'a'u lizaujaini, mendoakan untuk pengantin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza rafa'a insanan idza tazawwaj, apabila baginda bergembira, insanan idza tajawwad, dengan seseorang yang berkahwin, qala, baginda berkata, okay, barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu, wa baraka alaika, baik ketika senang atau susah, wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Perempuan yang haram dikahwini. Okey, ni maklumatun tuhimmuk, info penting
yajibu ijabatud da'wati, wajib menerima jemputan, fi walimatil ursi, pada walimatul urus, maksudnya pada majlis perkahwinan, ala man du'iya ilaiha, bagi orang yang dijemput ke majlis tersebut. An Abdillah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah, apabila kamu dijemput ke majlis perkahwinan, falyatiha, maka hendaklah ia datang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Yustaratu fil khitbati, disyaratkan dalam pertunangan, wazawaji, dan perkahwinan, alla takunal mar'ata, bahawa perempuan itu bukan minal muharramati minan nisa'i, dari perempuan yang haram dikahwini. Wa tanqasimul muharramati minan nisa'i ila qismaini, perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua. Ni pembagian yang pertama, al-qismul awal, pembahagian yang pertama, al-muharramatu hurmatan mu'abbadatan, perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Wa takunu bisababin nasabi, disebabkan keturunan, wal musaharati, persemendaan, warradhaati, dan susuan. Okey, kita pergi nombor 1. Muharramatu bin nasabi, perempuan yang diharamkan dikahwini kerana nasab. Ini nombor 1. Al-ummahatu, al-ummahatu bahagian ibu. Lepas tu ke bawahnya al-ummu, ibu. Okey, bawahnya amul ummu, ibu sebelah ibu. Apa tu? Nenek. Nenek. Okey, buat dalam kurung nenek. Lepas tu amul abu, ibu sebelah ayah. Siapa tu? Nenek sebelah ayah. Sama juga. Dah. Ni nombor 2. Al-banatu, bahagian anak perempuan. Okey, lepas tu pergi bawahnya. Okey, dash pertama al-banatu, anak perempuan. Okey, dash kedua bintul ibni, cucu perempuan sebelah anak lelaki. Cucu perempuan sebelah anak lelaki. Dash ketiga bintul binti, cucu perempuan sebelah anak perempuan. Ni nombor 3. Al-akhawatu, saudara perempuan. Ni dash pertama. Ukhtun syaqiqatun, saudara perempuan kandung. Ini tadi kan kita pergi ke sebelah dulu. Sebelahnya. Bintu akhun syaqiqun, anak saudara perempuan daripada sebelah saudara lelaki kandung. Bintu ukhtun syaqiqatun, anak saudara perempuan daripada sebelah saudara perempuan kandung. Okey, kita pergi ke dash kedua. Ukhtu li abi, saudara perempuan si ayah. Okey, kita pergi ke panah sebelahnya. Bintu akhun li abi, anak saudara perempuan daripada sebelah saudara lelaki si ayah. Sebelahnya lagi bintu ukhtun li abi, anak saudara perempuan daripada sebelah saudara perempuan si ayah. Ini dash ketiga.
ukhtun li ummi, saudara perempuan seibu. Bintu akhun li ummi, anak saudara perempuan daripada sebelah saudara lelaki seibu. Lepas tu pergi sebelahnya lagi, bintu ukhtun li ummi, anak saudara perempuan daripada sebelah saudara perempuan seibu. Nombor 4, al-ammatu, mak saudara sebelah ayah. Nombor 5, al-khalatu, mak saudara sebelah ibu. Jadi kita masuk yang ba, perempuan yang haram dikahwini kerana persemendaan. 1, zaujatul abi, zaujatul abi, isteri ayah, maksudnya ibu tiri, isteri anak. Okey, nombor 2, zaujatul ibni, isteri anak. Siapa ni isteri anak ni? Menantu. Menantu. Okey, ni baru nombor 3. Bintu zaujati, anak isteri. Apa tu maksudnya? Anak tiri. Baru ni nombor 4. Ummuz zaujatu, ibu isteri. Siapa tu? Mertua. Ibu mertua. Maklumatun tuhimmuk, info penting. Ar-rabibatu hiya, rabibah ialah bintuz zaujati, anak kepada isteri. Fahiya haramun ala zauju ummiha, ia haram dikahwini oleh suami kepada ibunya. Walakin laisa bimujarradil aqdi, tetapi bukan hanya sekadar akad nikah, bal biddukhuli bi ummiha, bahkan perlu menyetubuhi ibunya. Qala ta'ala, ini dalam Quran. Allah berfirman, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari isteri yang telah kamu campuri. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa kamu mengahwininya. Surah An-Nisa ayat 23. Ini yang bahagian jahnya. Muharramatun birrada'ati, perempuan yang haram dikahwini daripada segi susuan. Okey, yang pertama di sini, al-ummu birrada'ati, ibu susuan. Al-mar'atul lati arda'at, perempuan yang menyusukan anak. Okey, 2 di sini. Nombor 2, al-ammatu birrada'ati, bapa saudara susuan sebelah bapa. Yang nombor 3 ini, al-ukhtu birrada'ati, bapa saudara susuan sebelah ibu. Nombor 4 ini, al-khalatu birrada'ati, saudara perempuan susuan. 5, bintul akhi birrada'ati, anak saudara perempuan susuan sebelah saudara lelaki. Ini nombor 6. Al-bintu birrada'ati, anak perempuan susuan. 7, bintul ukhti birrada'ati, anak saudara perempuan susuan sebelah saudara perempuan. Ada hadis di bawahnya, al-hadis an Aisyah radhiyallahu anha
daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i, diharamkan kerana susuan itu, ma yahrumu minan nasabi, apa yang diharamkan kerana keturunan. Bahagian kedua, al-muharramatu hurmatan muaqqatatan, perempuan yang haram dikahwini kerana sementara waktu. Kenapa sementara, Ustaz? Ni yang pertama, siapa tu? Zaujatul ghairi, isteri-isteri orang lain. Dua, mu'taddatul ghairi, isteri orang lain yang beriddah. Nombor tiga, al-jam'u bainal ukhtaini, menghimpun antara dua saudara perempuan. Okey, nombor empat, al-jam'u bainal mar'ataini, menghimpun antara dua perempuan. Wa bainahuma rahimun mahrama, di antara keduanya rahimun mahrama, ada hubungan keluarga yang haram dikahwini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anta jama'u bainal ukhtaini, dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara, illa ma qad salah, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Surah An-Nisa ayat 23. Ini hikmatun nikah, hikmah nikah. Okey, nombor satu ni ya, imdadul mujtama'il islamiyyi, membangun masyarakat Islam binasalin solihin, dengan zuriat yang soleh. Kedua, ijadus sakanan nafsi, mencari tempat tinggal sendiri. Wal istiqrarur ruhi, dan ketenangan jiwa. Tiga, al-hufazi alal akhlaqi, menjaga akhlak, minal hubuti wal inhiyari, daripada runtuh dan binasa. Okay, nombor empat, al-muhafazatu ala naw'il bashari, menjaga keturunan manusia sawiyan saliman, agar sempurna dan sejahtera. Nombor lima, tusi'u dairatul qarabati, menjaga keturunan manusia, wa bina'u da'aimut ta'awuni, dan membina kerjasama atau tolong menolong. Nombor enam, al-istijabatu linida'il fitratil lati fatarallahul insana 'alaiha, memenuhi keinginan naluri yang telah Allah jadikan untuk manusia. Al-masailul muta'alliqah, masalah yang berkaitan. Okay, ini kita buat nombor satu, nikahul mut'ati, nikah mut'ah. Apa tu mut'ah, Ustaz? Dalam kurungan, semata-mata untuk berseronok. Ayyatazawwajar rajulul mar'ata, seorang lelaki mengahwini perempuan, bi syai'in minal mali, dengan sejumlah uang, limuddatin muayyanatin, dalam masa yang tertentu, yantahiyun nikahi, berakhirnya nikah, biintihaiha, dengan berakhirnya masa yang telah ditetapkan, min ghairi talakin, tanpa ada perceraian, walaysa fihi wujubun nafaqatun, dalam pernikahan ini tidak diwajibkan memberi nafkah, wala sukna, dan tidak memberikan rumah untuk istri, wala tuwarisu bainahuma, dan kedua-duanya tidak boleh mewarisi antara satu sama lainnya, immata ahaduhuma,
jika mati salah seorang daripada keduanya, qabla intiha'il muddati, sebelum berakhirnya tempoh yang ditetapkan. Wa hadzal nikahu, dan nikah ini haramun syar'an, haram dalam agama. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati yauma Khaybar, melarang nikah mut'ah pada peperangan Khaybar. Wa an luhumil humuril ahliyati, dan melarang makan daging keledai. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nombor 2, nikah syighar. Nikah syigaru huwa, nikah syighar ialah ayuzawwijur rajulu ibnatahu, seorang lelaki mengahwinkan anak perempuannya, ala ayyuzawwijahul akharu ibnatahu, dengan seorang lelaki lain, dengan syarat lelaki tersebut mengahwinkan anak perempuannya dengan lelaki pertama tadi. Walaysa bainahuma sadaqun, dan tidak ada mas kahwin di antara keduanya. Ka'ayyakulur rajulu, seperti kata seorang lelaki, zawwijni ibnataka, kawinkan aku dengan anak perempuanmu. Uzawwijka ibnati, maka saya akan kawinkan anak perempuan saya dengan kamu. Au zawwijni ukhtaka, atau kawinkan saya dengan saudara perempuanmu. Uzawwijka ukhti, maka saya akan kawinkan saudara perempuan saya dengan kamu. Wa hadzal nikahu, nikah ini haramun syar'an, haram dalam agama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syighara fil Islam, tidak ada perkahwinan syighar dalam Islam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Okey, nombor 3, nikah al-muhallil. Wa amma nikahul muhallili, dan adapun nikah muhallil, wa huwa ialah ayyankihar rajulu, seseorang lelaki yang berkahwin, al-mutallaqata bi thalathin, dengan perempuan yang ditalak 3, min ajli ayyuhalliha li zawjihal awwalu, dengan tujuan membolehkan suami pertama mengahwini perempuan tersebut. Summa yutallikuha, kemudian lelaki tersebut menceraikannya. Wa hadzal nikahu haramun, dan nikah ini adalah haram. An Uqbah bin Amir, daripada Uqbah bin Amir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala ukhbirukum, apakah kamu ingin aku beritahu, bitaisil musta'ar, tentang kambing jantan pinjaman? Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, huwal muhallilu, dia adalah al-muhallil. La'anallahu al-muhallila, Allah melaknat muhallil, wal muhallala lahu, dan muhallala lahu. Okey, nombor 4 sebelahnya, an-nikahu bainal insi wal jin, pernikahan antara manusia dan jin. Idza amkana nikaha, sekiranya boleh menikah, bainal insi wal jinni,
antara jin dan manusia, fa hukmuhu, maka hukumnya la yajuzu syar'an, tidak dibolehkan dalam Islam. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan bagi kamu min anfusikum azwaja, istri-istri dari jenismu sendiri. Okey, surah An-Nahl ayat 72. Okey, wa yafhamu min hadhil ayata, dapat dipahami daripada ayat ini, annal azwaja min jinsil insana, bahawa pasangan adalah dari jenis manusia, wa nau'uhu wa ala khalqihi, dan ciptaan yang sama. Hatta la tad'iyal mar'ata, supaya perempuan itu tidak mendakwa annaha hamilun, bahawa ia hamil, min zaujihal jinni, dari suaminya keturunan jin, fayaktharul fasada, maka akan banyak terjadi kejahatan. 5. Nikahul misyar, nikah misyar, huwa nikahun iktamalat arkanuhu, perkahwinan yang cukup rukun, wa syurutuhu syar'iyyatu, dan syaratnya pada syarat ni agama ya, wa tatanazalu fihi zaujatu am ba'di huquqiha, isteri melepaskan sebahagian haknya ala zauji, yang wajib atas suaminya. Apa contohnya? Mithlun nafaqatu, seperti nafkah, wassakana, dan tempat tinggal. Summiya bilalika, dinamakan dengan demikian, li'anna ar-rajulal mutazawwija bihadzal naw'i, kerana lelaki yang berkahwin dengan cara ini, minaz zawaji kathiras sairi, sentiasa bepergian, wala yutilul muksa inda zaujati, dan tidak lama tinggal bersama istrinya. Waqtalafal ulama, ulama berbeza pendapat fi hukmi nikahil misyari, tentang hukum nikah misyar. Faqala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan, innahu muharramun, hukumnya adalah haram, linafyihi huquqaz zaujati, kerana menafikan hak istrinya, fi zawaji, dalam perkahwinan, minhan nafaqatu wassakana, seperti nafkah dan tempat tinggal. Wa qala al-akharun, dan sebahagian ulama lain mengatakan, dan sebagian ulama yang lain mengatakan, hadzan nikahu mubahun syar'an, perkahwinan ini harus dalam syarak. Idza stakmalatil arkanu, apabila telah cukup rukun, wasyurutu, dan syarat, inda majlisil aqdi, semasa majlis akad nikah. Al-wakalatu fi aqdin nikahi, wakil dalam akad nikah. Al-waliyu nu'ani fin nikahi, wali itu ada dua jenis dalam pernikahan. Nombor 1, wali mujbir, buka kurungan, wali yang boleh memaksa perempuan untuk berkahwin. Wa ghairul mujbir,
dan wali ghairu mujbir. Buka kurungan, wali yang tidak boleh memaksa dalam perkahwinan. Wa yasrihu 'alal waliyil mujbiri, dan sah bagi wali mujbir. Di sini nanti buka kurungan. Di sini tutup kurungannya. Macam tu. Siapa yang wali mujbir ni? Wa huwal abu wal jaddu. Wa huwal abu wal jaddu, ianya ayah dan atuk. Tutup kurungan. Fi tazwijil bikri, pada pernikahan anak daranya. Walakin yajibu 'alal wakili, tetapi wakil wajib menjaga ayyura'iya maslahatuz zaujatu, kepentingan isteri. Fala yuzawwijuha, dan tidak boleh menikahkannya min ghairi kuf'in, dengan lelaki yang tidak sekufu atau setaraf. Amal wali ghairul mujbiri, adapun wali ghairul mujbir, yang ni buka kurungan lagi. Wa huwa ghairul abu wal jaddu, dan ianya selain ayah dan atuk. Fala yajuzu lahu tawakkilu, maka tidak boleh menjadi wakil fit tazwiji, dalam pernikahan, illa bi'idnil mar'ata, kecuali dengan izin perempuan tersebut.